Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita akan terus membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang salah satu tanda besar hampirnya kiamat, yaitu zahirnya munculnya Al-Imam Al-Mahdi yang memenuhi bumi dengan keadilan. Kita telah membaca beberapa hadis sebelum ini. Malam ini kita akan sambung pada surat 369. Hadis yang ke-6. An Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi minna ahlal bait yuslihuhu Allah fi laylah. Dari Ali katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi dari kami, yakni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, yakni keluarga Nabi, Allah memperbaikinya dalam satu malam. Dalam hadis yang kita baca ini ada satu kalimah yang kemungkinan perlu diperjelaskan. Kalimah yang pertama mudah faham, Al-Mahdi minna ahlal bait. Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman adalah daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Adapun kalimah yang kedua, yuslihullahu fi lailatin, Allah memperbaikinya dalam satu malam. Apa maknanya? Salah jika seseorang itu memahami bahawa Imam Mahdi sebelum ini seorang yang banyak dosanya, seorang yang melakukan maksiat kepada Allah. Tiba-tiba malam apabila Allah Ta'ala memberikan ruang kepada dia sehingga penduduk-penduduk Mekah datang berbaiat kepadanya, baru dia menjadi seorang yang saleh, baru dia menjadi orang yang baik. Sebab kalimah yuslihullah, memperbaikinya, maknanya seolah-olah dia tak baik sebenarnya. Malam dilantik menjadi khalifah, pemimpin, baru dia menjadi saleh. Faham macam tu? Kalau orang faham macam tu, salah. Yang dimaksudkan yuslihullahu fi lailatin, Allah Ta'ala memberi taufik, hidayah dan kekuatan kepadanya untuk menerima permintaan orang ramai di malam itu untuk memimpin ummah bagi menghadapi segala kecelaruan dunia ketika itu. Sebab Al-Imam Al-Mahdi tidak dikenali sebelum itu.
Sebelum tu orang tak kenal dia. Dia mari duduk di Mekah. Dalam situasi ketika itu seluruh dunia ini tersebar dengan kejahatan, kezaliman, keburukan. Peperangan, musuh-musuh menguasai tanah air umat Islam. Imam Mahdi ketika itu dia berada dekat Kaabah. Dalam hadis yang lain, di antara Hajarul Aswad dengan maqam Nabi Ibrahim AS. Orang di Mekah nampak lah. Takut lama tak tengok ni, boleh tengok dalam gambar. Lama tak pergi Mekah lah. Boleh tengok dalam gambar dekat Hajarul Aswad dengan maqam. Di situlah apabila orang ramai mula merasakan tak ada pemimpin dah. Hak yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada jahat, zalim, buat berbagai-bagai masalah. Perlu cari seseorang yang boleh memimpin untuk menegakkan keadilan dan menyelamatkan umat daripada keburukan zaman. Maka di malam itulah Allah Ta'ala telah mengilhamkan, memberi taufik dan hidayah. Orang ramai tengok dia, orang ramai rasa kenal dia, membuatkan orang ramai mula berbaikat dengan dia dan memilih dia sebagai pemimpin. Maksudnya yuslihullahu fi lailatin, yakni Allah Ta'ala memberi taufik, memberi hidayah, dan Allah Ta'ala beri kekuatan pada dia untuk terima jawatan orang nak pilih dia jadi pemimpin. Tak boleh malam tu dia terima. Yang kedua, para ulama menyatakan bahawa yuslihullah bukan makna dia ni pakai ambil gitu je. Orang tengok Ramadan, dia juga ada asas dia, ada asas yang dikenali pada sudut ilmunya. Kerana Imam Mahdi ini dia merintah dengan keadilan, dia memerintah dengan penuh kebaikan. Seorang yang nak jadi ahli politik yang hebat, pemimpin yang hebat untuk menegakkan agama Tuhan ini mesti orang alim. Tak tahu buat agama tak jadi. Maka dalam erti kata lain, Imam Mahdi ini dikenali pada ilmunya. Orang tengok dia, ilmu dia banyak, bijak, cerdik. Pada sudut kepimpinan untuk menjadi pemimpin dan khalifah ada. Dia bukan mana-mana keturunan pemerintah masa itu. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam munculnya Imam Mahdi ini bila yaqtatilu indakum salasatun kulluhum ibnu khalifah. Sebelum muncul Imam Mahdi ini akan berperang 3 puak yang dipimpin oleh 3 orang anak raja. 3 orang anak raja. Anak raja Mekah ada 3 orang. 3 orang anak ni berebut nak jadi pemimpin, nak jadi pemerintah. Balah perang. Balah tu kerana apa? Indakan zikum. Balah indakan zikum, kerana berebut kekayaan, khususnya ada ulama kata kekayaan emas yang ada di bawah Kaabah. Ahli kaji bumi buat siasatan dan kajian, emas banyak Mekah. Emas banyak. Bila emas banyak Mekah, 3 putera raja ni berebut nak beretok perang. Ada di kalangan ulama menyatakan berebut nak ganti ayah dia. Ayah tua dah, darah dah sakit, nak mati. 3 orang putera ni berebut nak jadi raja selepas ayah dia.
Ada ulama menyatakan 3 orang raja ni memang rebuk di antaranya kerana menemui emas di Iraq. Emas di Iraq tu ada rebuk. Ada di kalangan ustaz-ustaz penceramah ulama-ulama yang kata suasana ni macam learning. Sebab raja yang ada pada hari ni ada 3 orang putera dia yang sedang rebuk. Wallahu ta'ala tahu bila. Tapi bila 3 orang putera ni perang, balah, bunuh membunuh, masing-masing akhir ni tak menjadi raja lagi. Balah. Ketika itulah suasana celaru dah. Kalau Kaabah megah orang perang dah, kampung kita dah tahulah. Sebab tu tanda akhir zaman ni kita nak alik mikir payah. Kita rasa orang nak bersatu dah nak. Banyak orang nak bersatu dah nak. Banyak akhir zaman ni payah. Akan berlaku berbagai-bagai isu yang berlaku, khususnya Kaabah, Mekah. Lagi-lagi bila dikatakan ada kekayaan dekat kamu indakum, kata Rasulullah. Di dekat dengan suasana Mekah, Kaabah tu kekayaan dijumpai orang banyak. Bila banyak macam itulah orang cari seorang pemimpin. Cari pemimpin raja ni, tak jadi anak raja ni, tak jadi anak raja ni, memang berebut saja, akhirnya orang cari orang lain. Cari orang lain itulah dijumpai seorang yang soleh, wara, banyak ilmu, duduk dekat Kaabah. Yuslihullahu fi lailatin, Allah Ta'ala telah mengurniakan kepadanya taufik untuk memilih dan menerima bai'ah sebagai seorang pemimpin malam ini. Dia terpaksa terima. Orang pasal dia, orang sok dia. Dia terima. Itu maksud hadis ini. Tapi syarah dia panjang di belakang. Itu asal dia kira. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kunna 'inda Ummi Salamah fatadhakarna al-Mahdiyyah faqalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya, kami berada di sisi Ummu Salamah. Lalu kami memperkatakan tentang Al-Mahdi. Di zaman dulu orang-orang hebat-hebat. Yang kedua, hadis ini juga mengajar kita bahawa tak salah kita belajar dengan ustazah yang lebih pandai daripada kita. Ya, kalau ada ustazah main kuliah duha, orang lelaki nak main dengar orang tak salah. Jangan marah. Orang lelaki nak kuliah buat kurang nak mari ya. Tak apa kita mari dengar ustazah kuliah pun. Sebab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id ni seorang sahabat Nabi. Abu Sa'id ni sahabat Nabi. Dia cakap tentang Imam Mahdi depan seorang isteri Nabi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah seorang perempuan yang glamour, suruh di kalangan sahabat. Tiba-tiba Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi dari ahli baitku, daripada keturunan Nabi, dari anak cucu Fatimah, daripada anak cucu Fatimah, daripada keturunan siapa? Daripada keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, daripada keturunan Hasan, daripada keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala. Maka tertolaklah dakwaan daripada golongan Syiah. Sebab Imam Mahdi nama dia serupa dengan nama Nabi. Nama ayah dia serupa dengan nama ayah Nabi, Muhammad bin Abdullah. Syiah menganggap akan munculnya Imam Mahdi dan memimpin mereka, nama dia Muhammad bin Hasan Al-Askari. Ini Syiah. Muhammad bin Hasan Al-Askari, Imam Mahdi kalau dia kata. Ini Syiah. Syiah ni ialah
Bak Mahdi ni pengajian utama dia daripada keturunan Nabi. Kenapa? Para ulama bincang kenapa Allah Ta'ala munculkan Imam Mahdi ni daripada keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala pilih Imam Mahdi ni daripada keturunan Hasan? Maka ada di kalangan ulama menyatakan inilah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi bukan sahaja kepada Nabi, bukan sahaja kepada Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra, tapi kepada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali pernah menjadi khalifah dalam tempoh 6 bulan. Mati Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang mula lantik Hasan, bai'ahnya Hasan bin Ali. Hasan muanak Sayyidina Ali, keturunan Nabi, ahli syurga, kami lantik kamu jadi khalifah. Tapi masa tu orang Islam di Baloh ada yang ikut Sayyidina Hasan, ada yang ramai ikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Sama sahabat Nabi ni, pada zaman kita kok Baloh tak boleh lah. Tu zaman Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan bersama dengan pengikut dia tak setuju dengan Sayyidina Ali karramallahu. Bila mati Sayyidina Ali, orang latih Sayyidina Hasan bin Ali, dia tak setuju. Orang yang duduk di Syam tak setuju, lawan Sayyidina Hasan. Kerana nak menyelesaikan masalah, akhirnya Hasan ini berlepas diri dan meletakkan jawatannya sebagai khalifah bagi menyatukan umat. Ya, kalau dia keras semua, Baloh perang tak susah. Hasan letak jawatan kerana Allah Ta'ala bagi nak menyatukan umat, diserahkan takhta dan kerajaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka para ulama menyatakan nikmat Allah Ta'ala ganti kepada Hasan yang letak jawatan dulu kuasa kerana Allah, Allah Ta'ala bagi dan ganti untuk keluarga dia. Allah Ta'ala bagi daripada keluarga dia lahirnya Al-Imam Mahdi. Daripada An Abi Ma'bad An Nabi An Ibn Abbas qala inni la arju an la tadhhab al-ayyam wal layali hatta yab'ath Allah minna ahla al-bayt ghulaman shaban hadatha lam talbishu al-fitan wa lam yalbisha yuqimu amra hadhihi al-ummah kama fataha Allah hadha al-amra bina فأرجو أن يختمه الله بنا. قال معبد فقلت لابن عباس عجزت عنه شيوخكم ترجوه لشبابكم. قال إن الله يقول ما شاء. Dari Ma'bad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sesungguhnya aku berharap hari-hari dan malam-malam tidak akan berakhir sehingga Allah mengutus ahli bait daripada kami, seorang pemuda yang tidak ditimpa fitnah dan tidak memfitnah. Ia meluruskan urusan ummah ini sebagaimana Allah membukakan urusan ini kepada kita, maka aku berharap Allah mengakhiri kita dengannya. Ma'bad berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, adakah orang-orang tua kamu tidak mampu melakukannya sehingga kamu mengharapkannya untuk pemuda kamu? Katanya, sesungguhnya Allah mengatakan apa yang dikehendakinya. Hadis ini walaupun cerita dia panjang, saya cerita reka-reka je, kerana hadis ni ada ulasan yang di belakang. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ni nak menceritakan tentang suasana yang dihadapi oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sempat hidup di zaman Sayyidina Uthman bin Affan dan juga sempat hidup di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
dan sempat hidup di zaman Az-Zubair bin Al-Awwam. Paling besar dahsyatnya dan fitnahnya berpanjangan bermula daripada matinya Sayyidina Osman. Mari Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi balas sama dia dan pengikut-pengikut. Walaupun Sayyidina Ali mati, mari pula cucu Nabi ataupun anak Sayyidina Ali balas juga sahabat Husain. Sayyidina Husain dipancung kepalanya, dan ada riwayat menyatakan kepalanya dibawa Husain, tubuhnya di Karbala. Dipisah itu sahabat. Perang di antara sahabat Nabi dan pengikut-pengikut Nabi. Bila mari zaman Muawiyah, salah seorang sahabat Nabi yang tidak puas hati dengan Muawiyah dan memang menganggap bahawa dia juga termasuk di antara orang yang layak untuk memimpin ummah itu, iaitu Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala. Sahabat Nabi juga. Suasana perang di kalangan sahabat Nabi ini dilihat sendiri oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Dia tengok suasana ni sehingga dia berasa Allah baloh anak beranak dah. Sahabat Nabi berkata, Allah siapa perang mati dalam perang Siffin, mati ribu mati dalam perang Siffin. Kita baloh-baloh habis dia pun dah lah mati dapat arah tu dah. Mati Cimanih lama ni. Dia dah mati perang, kena pacul. Perang Siffin, perang Jamal, perang Muawiyah sampai serang Zubair bin Al-Awwam, memecahkan sebahagian tembok Kaabah. Dah di zaman Yazid, Allahu Akbar. Abdullah bin Abbas tengok itu sehingga berasa dalam hati dia kata, aku harap agar tidak akan luput hari-hari dan malam-malam sehingga Allah Ta'ala akan lahir daripada keturunan Nabi yang memimpin umat, dah menyatukan umat ini. Siapa dia? Gulaman syaban hadatha, seorang remaja, anak muda yang muda dene, boleh cakap hadatha, muda. Kita kalau muda yang memimpin melangkan itu. Masyarakat gitu ada lah. Nak cari orang pemimpin kadang-kadang tunggu sikit kata salah. Tapi kata Ibnu Abbas, yang akan memimpin jadi muda. Lam talbishul fitanu, segala fitnah tidak pernah mempengaruhinya. Dia hidup molek, dia hidup bagus. Walam yalbisha, dia tidak pernah menyebarkan fitnah. Dia tidak pernah memecah belahkan orang, dia tidak pernah cakap mengarut, dia tidak pernah orang lain memecahkan umat ini. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kekuasaan kepada Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abdullah bin Abbas, aku mengharapkan Allah Ta'ala menamatkan kehidupan dunia ini dengan anak muda yang mementah dengan adil. Hanya makbak ni, dia kata macam kita, dia kata dah tak ada orang muda. Ajazat syuyukhukum tarjuhu li syababikum. Adakah masa tua-tua dah buat centang dah ke? Dia jadi masalah ada orang tua. Politik hari ni pak orang tua kok pandai orang muda sibuk dengan Covid lah orang tua. Kadang-kadang orang tua, kalau orang muda beres sedikit lah. Memang ni orang umur 90 lebih, 80 lebih, 70 lebih. Ni nak fikir banyak dah mau Covid je. Kek pala. Adalah ni Abdullah bin Abbas kata, orang lama tua-tua ni lemah dah ke, kedok dah ke, sehingga cari orang muda. Tapi kata Abdullah bin Abbas, innallaha yaqul ma syaa. Allah Ta'ala tetap dia nak begitu. Nak selesai masalah ni kadang-kadang dia cerita orang muda. Orang tua ni dia ada sentimen. Mikir hak hamba lah, mikir hak ni lah, mikir hak ni lah, mikir hak ni lah. Ini zaman dulu, bukan zaman lain. Kita cakap ni zaman akan datang yang dinyatakan oleh Nabi, iaitu zaman Imam Mahdi. Mahdi ni dia memimpin masa dia muda. Dia adalah orang yang baik,
yang tidak pernah mencetuskan apa-apa fitnah, dia tidak terpengaruh dengan apa-apa fitnah dunia di zaman itu. An Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwala Allah dhalika al-yawm hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismi wasmu abihi ismu abi yamla'u al-arda qistan wa 'adla kama muli'at zulman wa jawra la tadhhabu aw la tanqadi ad-dunya hatta yamlika al-'araba rajulun min ahli baiti yuwati ismi. Daripada Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sekiranya dunia tidak tinggal melainkan satu hari, nescaya Allah akan memanjangkan hari itu sehingga Allah memutuskan padanya seorang lelaki dari zuriatku atau dari ahli baitku. Hadis ini nak menceritakan bahawa kena percaya, kena yakin akan muncul Imam Mahdi. Kalau dunia ni ada sakit-bakit sehari pun, Allah Ta'ala akan muncul juga Imam Mahdi. Percaya tak? Kalau kita kata dunia ni macam nak acur belaka lah. Contohlah zaman akan datang orang tengok pegang acur lebur dah, tak ada tapak dah pemimpin. Walaupun hancur dunia ni, akan tiba juga satu hari munculnya Imam Mahdi. Walaupun sehari, kalau sehari. Yakinlah kita. Daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama ayahnya serupa dengan nama ayahmu, dan ia akan dipenuhi dengan bumi dengan keadilan, penuh dengan keadilan. Sebagaimana ia dipenuhi dengan kezaliman, sebagaimana sebelum itu penuh dengan kezaliman. Sebelum Imam Mahdi pegang kuasa, masa tu sebelum tu zalim, jahat Allah, manusia ni tahu tak pernah ada kebaikan. Tidak akan berakhir dunia ini sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki dari ahli baitku yang namanya serupa dengan nama. Menunjukkan bahawa Imam Mahdi ini daripada orang Arab. Kalau orang mengaku dari Indonesia juga, Imam Mahdi mengaku Indonesia. Dulu orang Malaysia, betul tak? Bukan orang Arab. Dia memimpin daripada bangsa Arab. Adakah dia memimpin bangsa Arab saja? Tak. Dia akan memimpin seluruh dunia, Arab dan Ajam. Tapi dia mari Arab. Arab dulu memimpin. Sebab apa Arab memimpin? Yang mendatangkan fitnah ni orang Arab. Hak memecahkan dunia paling dahsyat kali ni Arab. Hak paling tengok suasana pecah-pecah hari ni Arab. Teruk sekali. Ya, teruk. Mereka ni berada di keliling Baitul Maqdis. Orang Arab juta. Bandar Kairah saja sama banyak rakyat Malaysia. Bandar Kairah bukan negara Mesir. Ya. Dan Israel berapa juta dah. Tapi dah boleh. Tak berjaya nak membebaskan Palestin. Akhir-akhirnya mereka sanggup menerima nominalisasi. Sanggup menerima apa yang ada pada Israel. Ya, ini. Ini kena penyelesaian dia. Punca dia situ. Maka Allah Ta'ala mari seorang pemimpin daripada Arab itu nak sesal Arab itu. Siapa dia? Imam Mahdi. An Aliyin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law lam yabqa min ad-dahr illa yawm la ba'atha Allah rajulan min ahli baiti yamlakuha adla kama muli'at jawra. Dari Ali, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sekiranya zaman tidak tinggal melainkan satu hari, nescaya Allah akan memutuskan seorang lelaki dari ahli baitku, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia, yakni bumi, telah dipenuhi dengan kezaliman. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahdi minni ajla jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa 'adla kama muli'at jawran wa zulma yamliku 7 sinin.
daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi daripadaku, yakni daripada keturunan Nabi, berdahi lebar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, cuba kita bayang bagaimana Nabi tahu orang yang akan muncul sekira-kira ribuan tahun daripada kelahiran Nabi. Zaman kita berapa dah? 1400 tahun dulu. Tak? Dulu dia Nabi. Macam mana Nabi boleh cerita orang yang akan lahir akan datang? Macam mana? Sebab dia Nabi. Menambahkan yakin kita bahawa Nabi ni dia cerita bukan mendengar. Dia cerita mesti daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita ni kalau orang tanya cucu, anak lema kahwin lah. Kahwin baru kahwin mari ustaz. Dah cucu mana ya? Cucu mana baru nikah mari ke tak? Tak boleh. Kan dia tak boleh kata. Andai yang boleh ke tak boleh. Tak. Anak dia sendiri baru nikah pun tak boleh khabar. Macam mana nak khabar Imam Mahdi akan datang? Nabi boleh khabar. Benda ghaib. Jadi bila benda ghaib yang keluar muncul akan datang, tak boleh orang lain cerita. Nabi. Al-Quran dan Nabi dia boleh cerita. Orang lain tak boleh nak cerita benda ni. Walaupun ustaz tak boleh cerita, ulama tak boleh cerita. Sebab benda yang akan muncul tak tahu bila. Allah Ta'ala dia tahu. Tapi Nabi ni dia cerita bukan dia barang. Dia cerita siapa, dia kawal siapa. Berdahi lebar. Dahi dia lebar. Dan berhidung mancung. Hidung mancung comel. Mancung kan dia tak tahu kan. Dah. Iaitu aknal anfi. Hidung dia panjang, mancung tinggi. Ia akan memenuhi. Tapi orang hidung mancung comel lah. Hidung mancung kalau kita pergi di Turki, tengok orang Syria, comel tunggu lah. Comel orang perang lah, tapi handsome lah orang lelaki dia tu. Orang lelaki dia handsome. Kalau orang perang lah tahu lah. Nampak orang Syria tu pakai baju porong je, musim perang lah. Tapi Allah muka comel loteng. Kalau balik bersih, tak tahu lah. Orang Syria ni suhu. Sebab zaman Nabi ni ada di kalangan sahabat Nabi, dia tak nak pergi perang Syria. Dia kata buat apa? Orang tanya dia buat apa kalau tak lagi perang. Orang comel dia takut tak lagi perang. Zaman dulu dia suhu. Comel. Yamlaqul arda qistan wa adla. Dia dipenuhi dengan keadilan, qistan, adil, wa adla, dia bagi dengan adil. Bagi nama tu adil ni kerana kekayaan dia banyak. Sampai dalam hadis yang akan datang, kalau ada juga dalam kitab ni, kalau ada tak ada. Bagaimana disebut dalam hadis yang lain, ada seorang mari nak minta bantuan, pergi jumpa dengan penjaga kekayaan dunia, penjaga baitul mal, penjaga keuangan, minta bantuan, minta petihan. Pegawai yang jaga binti tu ada mu dia situ. Ambil lah ke anda mu nak berani. Dia ambil, bohlah baju dia. Boh. Tak boleh nak lari je, hanya ke off. Ya, lama binti ni dia kata dia batu yang boh dah. Ayo, sebab ada binti. Akan datang Imam Mahdi ini senangnya kesal bagi adilullah Allahu Akbar. Karena muliat sebagaimana sebelum ini dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan. Yang liku sab'a sini, yang mereka 7 tahun. Dalam hadis ini sebut 7 tahun. Dalam hadis yang lain ada juga sebut al-zaman 8 tahun. Ada riwayat kata 9 tahun. Sekitar itulah 7, 8, 9 pendek. Tak lama. Tapi penuh dengan keadilan. An Ubaidillah ibn al-Qibtiyyah qala dakhala al-Harith ibn Abi Rabi'ah wa Abdullah ibn Safwan wa ana ma'ahuma ala ummi Salamah ummil mu'minin fasa'alaha 'an al-jaysh alladhi yukhsafu bih wa kana dhalika fi ayyam ibn az-Zubair faqalat
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'udu 'aidun bil bait wa yub'athu ilayhi ba'thun fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi husifa bihim fa qultu ya Rasulullah fa kaifa biman kana kariha qala yukhsafu bihi ma'ahu walakinahu yub'athu yawmal qiyamati 'ala niyyati. Dari Ubaidillah bin Al-Qibtiyah katanya, Al-Haris bin Abi Rabi'ah dan Abdullah bin Safwan menemui Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Sudah tentu hadis-hadis ini juga dipelajari oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bersama-sama mereka. Lalu keduanya bertanya tentang tentera yang dibinasakan, dan demikian pada hari-hari Ibnu Az-Zubair. Lalu Ummu Salamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berlindung di Baitullah, lalu dikirimkan tentera kepadanya untuk menyerbunya ketika mereka sampai di Baidah, satu kawasan lapang sebelum sampai dekat Mekah. Sampai situ mereka dibenamkan, dimusnahkan dan dihancurkan dan ditenggelamkan dalam bumi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dipaksa? Ummu Salamah tanya Nabi, wahai Rasulullah, tentera hok mari nak serang lelaki yang sedang bersembunyi dan sedang menyelamatkan diri dekat Kaabah tu. Tentu hok mari ramai-ramai tu sampai di satu kawasan, Allah Ta'ala tenggelam dia lagi, binasa dia lagi. Macam mana orang hok mari itu, kalau ada di antara mereka, bagaimana dengan orang yang dipaksa? Ada orang paksa dia mari perang. Ya, mungkawan, hei. Dak hari patung, dak hari kerak, kena paksa, kena desak, kena eret. Ataupun kerana mengikutinya tak tahu kena orang ajak mari. Ya, hari nak pergi Mekah. Ingat pergi Mekah orang buat ibadat. Tapi nak pergi perang. Ada orang yang mungkin nak terpaksa ataupun tidak sedar dia nak pergi perang, ikut rombongan tentera macam tu, dibunuh ataupun dibinasakan, ditenggelamkan. Macam mana dia? Sabdanya, dia dibinasakan bersama-sama dengan mereka. Binasa. Kita nak kalah macam geng ni, kena mikir sikit. Betul? Duduk kedai, set kedai, kata ngopak jahat kata orang tu, orang badai kena berlaku untuk lebat kan tipu. Orang baik kan tipu. Nak duduk tempat, nak kalah dengan orang, nak buat apa pun kena mikir, sebab bila datang badai dia kena habis. Akan tetapi dia akan dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan kepada niatnya. Tapi masing-masing lagi Allah Ta'ala akan bangkit tengok niat dia. Mu dulu ikut rombongan tentera ni, kenapa? Aku nak pakat bagi Mekah ramai-ramai awak ibadat. Mu selamat. Ni bapa ikut-ikut ni sampai dibunuh, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Aku ni wahai Tuhan, dongoklah lemah keluarga aku miskin, dipaksa oleh orang, dipaksa. Awak depan Tuhan berikut niat masing-masing. Demikian juga satu kampung, dengan sebab kampung tu maksiat ada, Allah Ta'ala mari banjir hancur dah ke? Tak pilih. Pondok hancur lah. Tu ada. Mari boh. Soi dah pilih. Ni tafih. Allah Ta'ala pilih tertentu je. Waktu pun kalau sebagaimana kita tengok di Aceh masjid ada. Hak pilih je ada masjid hancur. Ada rumah ustaz hancur, ada rumah tok imam hancur, ada rumah tok guru hancur, ada anak beranak dia mati. Tuhan kena turun bala habis ni kampung. Orang baik, orang jahat kena bala. Tapi bila dibangkit akan dilihat ada orang baik macam mana, orang jahat macam mana. Tentera yang Allah Ta'ala hancur ni tentera mana? Tentera yang nak menyerang Kaabah. Kita cerita dah ni, sebelum lahirnya Imam Mahdi ni, dunia ni hancur. Dunia ni jahat, dunia ni zalim. Sampailah ke muncul ada satu kelompok tentera nak serang Kaabah. Nak serang Kaabah, nak serang Mekah. Masa itulah Allah Ta'ala akan beracu tentera tu, yang akan muncul selepas tentera tu hancur.
lahirlah seorang lelaki yang dibaiat. Siapa dia? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau fa idza ra'aitumu, kalau bertemu orang itu, fabayi'uhu, kamu hendaklah berbaiat dengan dia sendiri. Kalau kita hidup dalam tu panjang umur, jangan lari, ikut dia. Fa idza ra'aitumu, kalau kamu temu dengan Imam Mahdi yang memimpin hari itu, fabayi'uhu, kamu hendaklah bersegera berbaiat dengannya, walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Walaupun merangkak, pergi duduk bawah, selamat kamu. Sekian. An Hafsah annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'ammana hadha al-bayt jayshun yaghzunahu hatta idza kanu bi baylat min al-ard yukhsafu bi awsatihim wa yunadi awwaluhum akhirahum summa yukhsafu bihim fala yabqa illa ash-shadid alladhi yukhbiru anhu. Dari Hafsah bahawa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Baitullah ini akan diserbu satu pasukan tentera. Pasukan tentera apa satu masa dia akan serang Kaabah, Baitullah. Sehingga apabila mereka sampai di Baidah atau kawasan lapang sebelum Kaabah, pasukan tentera bahagian tengah binasa. Mula-mula binasa dia gelang dalam tanah, dalam pasir, hak tengah. Hak tengah dulu. Hak depan, hak belakang, tak gitu. Tenggelam hak tengah, pasukan tentera bahagian tengah dibinasakan, dan di bahagian yang dihadapkan menuju bahagian yang akhir. Hak depan ni pun kabur. Oi, orang belakang, jaga mulai, depanmu orang tenggelam dah. Kabur. Kemudian mereka dibinasakan semuanya. Mau teriak suruh kabur ke arah belakang, jangan mulai. Orang tengah curi, tenggelam dah. Binasakan ke arah depan, arah belakang, maka tidak ada yang selamat selain seorang dia. Seorang. Asy-syarif, seorang yang dapat melarikan diri dari mereka. Tuhan empat orang. Tujuan apa Allah Ta'ala empat orang? Supaya dicerita ke orang, supaya boleh memberitahu kepada orang bahawa ramai-ramai orang ni tentera hak nak mari serang Kaabah itu hak kacau pihak. Mu jangan ikut dia. Betul juga. Berita tsunami di Aceh. Tuhan nak mati habis. Ada kalau kita di ziarah di Aceh tu ada orang tua-tua cerita dan kita tengok apa ada orang tukar cerita. Kalau hati yang ini dia rasa untuk memberi ingatan, memberi pengajaran, memberi sesuatu amaran kepada orang yang hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita bersama dengan orang yang baik, dan jika kita hidup di zaman Al-Mahdi, Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan Imam Mahdi insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.